Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Berkaitan dengan hukum basmalah, iaitu perkataan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang saya janjikan kepada pelajar sekalian bahawa insya-Allah kita akan sentuh pada kali ini beberapa hukum berkaitan dengan lafaz ini. Pertamanya, dari segi i'rab, huruf ba ini berlaku khilaf sama ada dia ini haraf jar yang zaid ataupun haraf jar yang asli. Kalau dia haraf jar yang zaid, maka dia tidak ada tepat ta'alluq. Dia tidak ada tepat ta'alluq. Tapi kebanyakan para ulama memilih pandangan bahawa haraf jar ini haraf jar asli, maka dia ada tepat ta'alluq dia. Dengan maksud, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka dengan itu dia ada perkaitan dengan sesuatu. Apa yang dengan nama Allah itu? Maka itu kita panggil tempat ta'alluq. Contoh, bila kita makan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah aku makan. Dengan nama Allah, kalau kita menulis, kita tulis Bismillah. Kita sedang menulis, sebelum kita nak menulis tu kita sebut Bismillah. Maksudnya aku menulis dengan nama Allah. Jadi dia ada muta'allaq dia, tempat ta'alluq dia. Okey. Maka tempat ta'alluqnya sama ada dia tu di depan, muqaddam ataupun muakhir, diakhirkan. Dengan maksud, kalau muqaddam makna akulu bismillah. Kalau akhir, kalau kita letak akhir, bismillah akulu, dengan nama Allah aku makan. Jadi akulu di sini contoh ni ialah muta'allaq bagi haraf jar ba. Satu. Jadi antara dua pandangan ini, para ulama memilih bahawa lebih afdal dan aula kita jadikan tempat ta'alluqnya muakhir, iaitu di belakang. Kerana dari segi uslub bahasa Arab, bila ditakhirkan muta'allaq dia akan memberi makna hasar, yufidu al-hasr, dengan maksud hanya. Maknanya hanya dengan nama Allah aku makan, hanya dengan nama Allah aku minum, hanya dengan nama Allah aku menulis. Jadi takdim wa ta'khir yufidu al-hasr. Kita mentakhirkan ma haqquhu at-taqdim, mengakhirkan kalimah yang pada asalnya duduk depan, diakhirkan ke belakang, memberi makna al-hasr. Okay. Satu. Yang keduanya, antara takdir yang am ataupun takdir yang khusus. Kita boleh mentakdirkan muta'allaq itu abtadi'u, aku mulakan, ataupun di sini kita memilih untuk mentakdirkan dengan perbuatan yang khusus, iaitu kita memilih muta'allaq itu sesuai dengan pekerjaan yang kita buat. Kalau kita sedang makan, maka bismillah akulu. Kalau kita sedang minum, bismillahi ashrabu. Adapun kalau makna umum, maka kita akan takdirkan dia bismillahi abtadi'u, dengan nama Allah aku mula. Jadi perkataan abtadi'u itu aku mula, abtadi'u aku mula, itu umum, kalimah umum. Jadi ulama memilih supaya afdalnya ditakdirkan muta'allaq yang lebih khusus sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, ya. Okey. Seterusnya, berkait dengan ismu, maka berlaku khilaf di sini pada kalimah al-ismu. Al-ismu di sisi Basriyun, dia berasal daripada kalimah sumu. Adapun di sisi al-Kufiyun, dia berasal daripada kalimah wasmun. Wasmun ataupun simatun. Jadi kita ambil kalimah
wasmun lah ya. Wasmun simatun sama. Sebahagian kitab mengatakan, Kufiyun mengatakan isim ni berasal, dia kata asal dia daripada simah. Simah itu, simah dan wasmun ni satulah. Wasamaya simu simatan wasamaya simu wasman wasimatan. Okey. Jadi di sisi Basriyun, bila kita kata isim itu asal daripada sumu, maka yang dihazaf tu apa? Sin kekal, min kekal. Maka yang dihazaf ialah apa yang dihazaf? Yang dihazaf ialah lam fi'il. Adapun yang mengatakan di sisi Kufiyun yang mengatakan dia asalnya ialah wasmun, maka yang dihazafnya ialah fa fi'il. Sebab isim kalau kita pasangkan dia alif pada alif sim mim kekal, maka kalimah mana yang hilang? Kalimah huruf waw, maka dihazaf lam fi'il. Wasmun, kalau kita pasangkan, kita lihat kepada asal sim kekal mim kekal, maka huruf waw ni yang dibuang, maka dihazaf fa fi'il. Okey. Jadi pandangan yang kuatnya mengatakan bahawa asal ismu daripada kalimah sumu, yang memberi makna ketinggian. Adapun wasmun memberi makna alamah, tanda. Okey. Seterusnya, lafzul jalalah ini juga berlaku khilaf, kerana pandangan yang muktamad ialah dia alamun murtajal, iaitu kata nama khas yang bukan diambil daripada kata asas yang lain, bukan ada kata dasar tertentu. Okay. Kemudian pada kalimah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, juga di sini berlaku beberapa wajah bacaan. Sama ada kita baca Bismillahirrahmanirrahimi, iaitu bacaan satu-satunya bacaan yang dibenarkan dibaca dalam qiraah, ataupun dari segi bahasa Arab. Ini wajah keharusan membaca ni bukan baca untuk bacaan Quran, tapi dari segi bahasa. Dia boleh juga kita jadikan dia itu kedua-duanya marfu', dengan maksud kita inqita', putuskan. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Ini akan jadi khabar bagi mubtada' mahzuf. Ini akan jadi, dia akan jadi tabi'. Okay. Ataupun boleh juga kita nak baca dengan Ar-Rahmana Ar-Rahima, dengan maksud kita menjadikan Ar-Rahmana itu menjadi maf'ul kepada fi'il yang mahzuf, muqaddar. Bismillahi ay akhussu ataupun a'ni ar-Rahmana. Dia akan menjadi maf'ul kepada fi'il mahzuf. Ataupun kita kata mansub alal madhi, boleh juga. Ya ay amdahur rahmana ar-rahim. Maka ar-rahim itu jadi tabi' kepada ar-Rahmana. Ataupun kita boleh baca dengan ar-Rahmanu dan juga ar-Rahmanur Rahima, ataupun ar-Rahmana ar-Rahimu, ataupun kita baca dengan ar-Rahmani ar-Rahimu, ataupun ar-Rahmani ar-Rahima, boleh. Jadi yang tidak boleh itu ada berapa itu? Ada 7 wajah yang dibenarkan pada i'rab. Adapun wajah yang tidak dibenarkan, iaitu ini wajah yang tidak dibenarkan, iaitu kita baca yang pertama Ar-Rahmanu, yang kedua Ar-Rahimi, yang seterusnya Ar-Rahmana Ar-Rahimi. Yang menjadi tidak sahnya kerana apa? Kerana berlaku itba' setelah daripada al-qat'u, iaitu apabila kita mengembalikan Ar-Rahmani menjadi majrur dengan baris bawah, seakan dia tabi' kepada lafzul jalalah baris bawah, padahal dia ditengahi oleh kalimah lain. Ini dari segi bahasa Arab tidak boleh,
Kerana sesuatu yang nak tabik itu di sini mengikut. Apabila ada sesuatu yang menghalang itu kalimah Ar-Rahman, maka tidak dibenarkan. Jadi dua wajah ini tidak betul, dan pada bahasa Arab dia tidak dianggap satu wajah i'rab yang betul. Okey, itu berkaitan dengan i'rab. Kemudian kita masuk kepada hukum hakam yang berkaitan dengan ini. Dari segi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat daripada Al-Quran secara pasti, iaitu dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menyebut innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Jadi itu secara sepakat, tidak dinafikan. Adapun khilaf lepas daripada itu, adakah dia pertamanya, adakah dia satu ayat daripada surah Al-Fatihah? Ya, di sisi pandangan ulama Kufah dan juga Makki, di sisi ulama qiraat bismillah itu daripada Al-Fatihah, maka diwajibkan pada membaca Al-Fatihah dalam semayang bahawa kita membaca bismillah, kerana bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Satu ayat daripada Al-Fatihah. Adapun di sisi ulama lain, qura' yang lain, dia tidak menganggap bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Adapun pada awal-awal surah selain daripada surah At-Taubah, maka Al-Fatihah itu bismillah itu bukan ayat, bukan awal ayat pada surah-surah lain. Surah-surah lain selain daripada Al-Bara'ah, selain daripada At-Taubah lah. Taubah juga dipanggil sebagai surah Al-Bara'ah. Maka pada di sisi mazhab kita Syafi'i, wajib seseorang itu membaca bismillah, kerana bacaan Fatihah dianggap rukun pada setiap rakaat dalam sembahyang. Maka salah satu ayat daripada Fatihah ialah bismillah. Okey. Kemudian berkaitan dengan membaca bismillah pada pekerjaan-pekerjaan secara umum. Maka ulama berdasarkan hadis yang mana turuknya dhaif, namun apabila riwayat tersebut banyak, maka para ulama menganggap bahawa kedudukan hadis itu boleh yuhtaju bihi dan naik kepada darjat hasan, iaitu kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Maka disebut kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang dhibalin. Dhibalin ay halin yuhtammu bihi syar'an, perkara yang diambil berat pada syarak. Makna perkara yang syarak mengambil dia sebagai satu benda yang penting dan sesuatu yang diiktibar pada syarak. Bukan daripada safasifil umur, bukan perkara-perkara remeh. Contoh kita kata, kita nak alih barang, perlu bismillah ke tidak? Kita nak membuang, kita nak menggaru badan kita. Badan kita gatal, kita nak garu. Perlu kita bismillah tak? Itu tidak termasuk perkara yang penting. Itu bukan dhibalin, bukan perkara yang diambil berat. Makna perkara yang kita kata hina dan perkara yang remeh-remeh begitu memang tidak dituntut untuk membaca bismillah. Adapun hukum bismillah, dia mengandungi 4 hukum. Kerana asal hukum bismillah ialah sunat. Okay. Dia akan jadi wajib bila perkara itu perkara wajib. Iaitu ketika dalam solat. Ketika dalam solat. Ini ketika dalam solat pada surah Fatihah. Yang kedua sunat. Sunat iaitu hukum asal pada perkara-perkara lain yang tidak perkara-perkara yang lain yang mana bukan ada permulaan yang khusus. Contoh mana? Dia bukan yang tidak diletakkan permulaan yang khusus, dan dia bukan zikir yang semata-mata. Walaisa zikran mahdhan. Contoh kita perkara lain, contohlah. Contoh kita nak pakai slipper, perkara apa lagi, kita nak mulakan perjalanan, kita nak membuka pintu dan seumpama itu, perkara-perkara lain yang mana hukum asalnya ialah sunat kita baca.
Maka keluar daripada itu perkara yang mana syarak menetapkan permulaannya ada permulaan yang khusus selain Fatihah. Apa dia? Iaitu contoh kita kata takbir sembahyang. Jadi sembahyang ni permulaan sembahyang ialah takbir. Maka kita tak perlulah kita Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tak perlu sebut bismillah. Ataupun termasuk juga zikrun mahdhun. Zikir semata-mata. Contoh kita nak baca tasbih subhanallah subhanallah, kita tak perlu bismillah sebelum daripada kita nak mulakan tasbih itu. Kita nak bertahlil la ilaha illallah, kita tak perlu sebut bismillah sebelum kita nak memulakan tahlil itu. Faham? Okey. Jadi itu dua perkara. Ada pun perkara lain, contohnya kita nak nak buat sesuatu perkara yang maknanya dianggap perkara yang ada nilai dan juga perkara yang biasa, maka boleh kita baca bismillah, hukumnya sunat. Okay. Begitulah juga bismillah ini baca pada awal surah dan seumpamanya, hukumnya sunat. Okey. Bila dia akan jadi haram? Haram jika kita membuat perkara yang haramun li dzatih, yang haram kerana zatnya. Contoh apa? Contoh berzina. Kita nak mula berzina, na'uzubillah lah, bukan kita lah, na'uzubillah, orang lain. Berzina ke apa, dia mula bismillahirrahmanirrahim. Dia nak mula mencuri, dia pun bismillah supaya senang untuk mencuri. Itu haram hukumnya. Dan yang seterusnya makruh. Makruh ni bila? Jika perkara itu makruhun li dzati, dia makruh pada zat diri dia. Makna perkara itu memang makruh. Contoh yang ulama bagi, kita kata perkara makruh ni macam biasanya ulama buat contoh, kita kata melihat farash isteri lah, melihat kemaluan isteri, walaupun boleh tapi itu perkaranya makruh. Perbuatan melihat itu sendiri makruh. Okey. Keluar dengan perkataan haram li zatihi ni, haram kerana perbuatan itu sendiri haram. Perkara yang haram kalau li'aridin, kerana ada sebab luaran. Contoh kita kata kita berwuduk dengan air yang dirampas. Okey. Hukum wuduk tidak haram, tapi air yang dirampas yang kita guna tu, itu penggunaan itu haram. Wuduk tetap sah. Maka perkara yang haram li ghairihi, seumpama berwuduk dengan air yang dicuri tadi itu, hukumnya tidak haram baca bismillah. Masih dituntut baca bismillah untuk berwuduk itu. Kerana apa? Dia bukan haram li zatih, dia haram li ghairihi atau haram li arid. Contoh perkara makruh li zatihi saya dah sebut tadi kan. Jadi faham daripada situ, perkara yang makruh li ghairihi, yang makruh kerana perkara luaran, kerana sebab lain, hukumnya tetap sunat baca bismillah. Contoh, kita nak makan, tapi makan benda yang bau busuk. Makan benda bau busuk tu makruhnya bukan kerana sebab makan, kerana sebab bau. Maka dia termasuk makruh li ghairih. Maka bila kita nak makan umpama bawang, petai, budu dan seumpamanya, masih sunat kita baca bismillah. Kerana makruhnya bukan li dzati. Jadi kena faham ni. Makruh li dzati, haram li dzatihi, itu yang haram kalau kita baca bismillah, ataupun makruh kalau kita baca bismillah kalau perkara itu makruh li dzati. Contoh lain yang lebih senang untuk kita faham, contoh merokok. Merokok ni sama ada dihukumkan haram ataupun dihukumkan makruh. Mengikut fatwa hukumnya haram. Maka sebelum kita nak merokok tu kita baca bismillah, hukumnya haram. Di sisi pandangan yang mengatakan perbuatan itu haram. Kalau pandangan mengatakan merokok itu makruh, makruh hukumnya kita nak mula merokok tu kita baca bismillah, hukumnya makruh. Kerana perbuatan merokok tu sendiri makruh li dzati. Ada pun makan benda yang bau busuk, itu makruhnya li ghairi, bukan li dzati. Okey, boleh faham ya? Jadi ini berkaitan dengan hukum bismillah pada perbuatan-perbuatan lain. Okey, adakah di sana ada hukum mubah? Ada tak hukum mubah? Maka adakah bismillah hukum harus? Sebahagian ulama mengatakan tidak ada, kerana perkara yang asal hukumnya sunat, la yatatarraqu alaihi al-ibahah, maka tidak akan datang hukum keharusan. Kerana perkara yang asal sunat takkan jadi harus lah. Kerana harus ni dia tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi benda yang asal sunat, maka buat tu akan dapat sunat lah. Kan itulah sebahagian ulama mengatakan hukum
taklifi yang berkaitan bismillah pada melakukan pekerjaan itu 4. Namun ada yang juga mengatakan ibahah tu cuma pandangan, sebahagian pandangan sajalah. Maka saya rasa secara umum itu berkaitan dengan hukum bismillah. Pertamanya dalam sembahyang, di sisi mazhab Syafi'i wajib membaca bismillah kerana bismillah itu satu ayat daripada Fatihah, dan kerana Fatihah itu rukun pada setiap rakaat selain daripada makmum yang masbuk. Masbuk yang tak sempat baca Fatihah langsung, maka itu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Okay. Dan hukumnya dia menjadi awal ayat pada surah-surah lain selain surah At-Taubah. Maka di sisi bacaan Al-Quran, sunat kita memulakan awal surah dengan bismillah, bahkan memulakan bacaan kita dengan bismillah. Okey, itu dari segi bacaan Al-Quran. Adapun dari segi membaca bismillah pada melakukan perbuatan, maka ada 4 hukum taklifi yang berkaitan. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.